Buka pakai ni ke tak ya? Buka dulu. Buka ni. Okey. Boleh start eh? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Apa khabar tuan-tuan sekalian, puan-puan, para pendengar semua? Hari ini saya nak berkongsi dengan pendengar sekalian berkaitan dengan sakit ulu hati. Jadi untuk kali ini saya ingin membuat pengenalan tentang simptom ini, atau dalam berkaitan lain dalam bahasa medikal ni kita guna words epigastric pain. Saya adalah Dr. Mat Saleh bin Sarif, salah seorang daripada pakar bedah yang bekerja di Hospital Sultan Najib Ahmad Shah Medical Center dan di IIRUM Specialist Center. Ini adalah outline presentation saya. Mula saya akan terangkan sedikit berkaitan dengan sakit ulu hati. Seterusnya saya akan jelaskan berkaitan dengan penyebabnya dan apakah ujian yang kita boleh laksanakan untuk menyelesaikan penyakit ini. Kajian telah menunjukkan bahawa simptom yang sakit present masa berjumpa doktor lebih kurang hampir 10% adalah berkaitan dengan tanda-tanda penyakit saluran makanan, daripada esophagus sampai ke usus besar dan jubur. Antara tanda-tanda atau simptom yang kerap dinyatakan oleh pesakit adalah sakit ulu hati, dan seterusnya pedih ulu hati dan simptom-simptom lain. Kajian menunjukkan bahawa ramai pesakit datang jumpa doktor adalah disebabkan oleh simptom ini, epigastric pain. Hampir lebih kurang lebih daripada 20% pesakit dengan simptom ini. Di manakah ulu hati? Ulu hati adalah kawasan di antara tulang dada di tengah ni sampai ke pusat, dan adalah di tengah-tengah antara tulang rusuk yang berada di tepi sini, dipanggil costal arch lah. So kedudukan ulu hati adalah di sini, atau dalam bahasa medikal ni dipanggil epigastric region. Dan lagi itu ikutkan ulu hati ini mungkin juga dalam medikal, dalam bahasa orang kita hampir ke kawasan dada di kawasan tengah. Apakah organ-organ yang menyebabkan kita mengidap sakit ulu hati ini? Jadi ini mungkin disebabkan oleh organ-organ yang solid yang berada di dalam kawasan abdomen kita, atau organ-organ yang dalam bentuk tube, tubular structure, atau yang ada kosong macam bedul lah. Contohnya daripada perut, esophagus, usus, atau daripada pundi empedu. Atau mungkin juga daripada organ yang berada di kawasan belakang, dipanggil retroperitoneal. Mungkin juga structure daripada saluran darah boleh juga menyebabkan penyakit ini, atau daripada structure tulang di belakang. Dan perlu diingat, organ-organ hanya bukan di sini saja boleh menyebabkan sakit ulu hati. Organ di luar, di kawasan dada itu juga boleh menyebabkan sakit di ulu hati. Ini adalah senarai penyakit yang menyebabkan sakit ulu hati. Bermula di esophagus. Esophagus adalah kawasan structure daripada mulut, daripada tekak kita sampai ke perut, dipanggil esophagus. Dia ada satu structure
dalam bentuk tube yang panjang. Jadi penyakit-penyakit seperti reflux, orang panggil reflux dan esophagitis, kadang-kadang ada luka di sana, atau kadang-kadang ada kanser di sana, di esophagus boleh menyebabkan sakit ulu hati. Seterusnya penyakit di perut, stomach, perut. Contohnya luka atau gastric ulcer, atau bengkak, gastritis, atau pertumbuhan di perut, atau setengah orang ada masalah pergerakan perut tu menyebabkan dyspepsia, rasa kembung, sakit, tak selesa, atau seterusnya saluran GI tract yang seterusnya adalah di duodenum. Duodenum adalah saluran usus kecil yang pertama, yang bersambung antara perut dengan seterusnya saluran usus yang selebihnya adalah duodenum. Dia boleh berlaku luka, ulcer, atau radang, atau pertumbuhan boleh terbentuk itu saja. Dan seterusnya adalah organ yang bersambung dengan saluran usus ni. Ini organ daripada hati, saluran empedu, dan struktur ini juga boleh menyebabkan sakit di ulu hati. Contohnya kalau kita ada batu di saluran empedu atau pudih empedu, boleh menyebabkan sakit di kawasan ini juga. Atau kadang-kadang kita ada jangkitan kuman di hati atau ketumbuhan, boleh menyebabkan sakit di ulu hati. Seterusnya, organ lain, solid organ lain yang boleh menyebabkan sakit di ulu hati adalah pankreas. Pankreas yang mungkin kita kenal adalah satu struktur yang menghasilkan hormon yang penting dalam badan kita adalah insulin. Jadi dia juga menghasilkan cecair untuk menghadamkan makanan kita. Jadi struktur ini, organ ini boleh menyebabkan radang dan menyebabkan sakit di ulu hati. Dan seterusnya, seperti saya sebut tadi organ lain yang menyebabkan sakit di ulu hati adalah kawasan belakang tadi kan, saluran darah, abdominal aorta. Kadang-kadang dia abnormal menyebabkan penyakit dipanggil aneurysm, dia menyebabkan sakit. Atau mungkin sakit di kawasan luar, di kulit atau di kawasan muscle, atau dipanggil wall, anterior abdominal wall, menyebabkan sakit di situ juga. Jadi untuk kita mengesan penyakit-penyakit ni, kita perlu membuat soal jawab kepada pesakit. Jadi biasanya kita akan tanya berkaitan dengan sejarah sakit itu, bila dan macam mana bermula, berapa lama sakit itu, kedudukan mana sakit itu di abdomen, itu penting. Dan macam mana karakter sakit itu, adakah berterusan atau datang hilang, adakah semakin teruk, adakah ia berkaitan dengan makan, minum, apakah menyebabkan sakit itu datang. Kadang-kadang setengah orang bila makan sakit itu mula datang. Adakah sakit mempunyai tanda-tanda lain, simptom-simptom lain yang datang sekali dengan sakit ulu hati. Jadi antara sejarah atau soalan kita akan tanya adalah sakit itu adakah datang tiba-tiba? Jadi sakit itu kalau datang tiba-tiba, sakit kuat, ada kemungkinan sakit ada ulcer dan menyebabkan kebocoran. Kalau sakit itu datang lepas tu dengan keadaan yang serius, sakit itu kuat atau terus tu hilang, mungkin pesakit dia mengidap sakit dipanggil colicky pain. Jadi mungkin ada
di sana organ-organ atau struktur yang mudah sumbat, contohnya kalau kita ada usus sumbat, dia akan sakit macam ni. Adakah ini sakitnya berterusan yang mungkin berkaitan dengan radang inflammation, radang inflammation di hati, di pancreas, boleh menyebabkan sakit berterusan. Adakah sakitnya ini melarat atau sampai ke tempat lain? Kadang-kadang sakit itu sampai melarat di bahu. Contohnya kalau sakit itu mengidap sakit penyakit batu di empedu, kadang-kadang sakit itu boleh melarat sampai ke bahu. Adakah sakit itu sampai ke belakang, daripada epigastrik, daripada ulu hati sampai ke belakang? Contohnya penyakit yang disebabkan oleh luka di perut, dia menyebabkan sakit seperti itu. Okey, apakah tanda-tanda lain, simptom lain yang mungkin berkait dengan sakit di hulu hati? Heartburn atau dipanggil pedih hulu hati. Jadi kalau pesakit mengidap penyakit standard ni biasanya disebabkan oleh orang kata reflux, maknanya kandungan perut tu naik sampai ke esophagus, menyebabkan sakit pedih hulu hati. Adakah pesakit tak selera makan, atau cepat rasa kenyang? Ini adalah tanda-tanda mungkin pesakit mengidap masalah, contohnya ketumbuhan di perut, itu yang menyebabkan pesakit tidak selera makan. Bila makan terasa cepat rasa kenyang, dan berat badan susut. Adakah berkaitan dengan muntah? Muntah, kalau kita tengok muntah, kandungan muntah itu ada darah ke atau makanan. Itu penting, sebab kalau ada berkaitan dengan darah, ada kemungkinan ada pendarahan di situ lah. Jadi setengah pesakit yang mengidap penyakit pendarahan di ulcer, dia menyebabkan rasa letih, rasa cepat nak pitam sebab kekurangan darah dalam badan. Kadang setengah orang rasa bergerak sekejap, rasa sesak nafas, sebabkan oleh oksigen, darah tidak cukup. Kalau pesakit datang sakit di hulu hati dan mungkin ada sakit dada, dan ada kemungkinan pesakit itu ada penyakit lain, contohnya sakit jantung, terutama kalau berkaitan dengan berpeluh nadi terasa laju, ada mungkin kemungkinan itu adalah tanda sakit jantung. Jadi antara soalan lain yang kita akan tanya juga adalah pernah ke sakit ini berlaku? Jadi kalau sakit ini berlaku, ada kemungkinan sakit kali ini berkaitan dengan penyakit sebelum ini. Adakah penyakit mempunyai risiko lain, penyakit lain, contohnya kencing manis? Dia kencing manis boleh menyebabkan sakit jantung. Jadi itu antara tandanya. Sejarah pembedahan adalah penting juga. Kadang-kadang apa yang berlaku, penyakit itu berulang, atau mungkin ada komplikasi terhadap pembedahan itu, contohnya usus lekat. Adakah pesakit mengambil ubat lain? Ubat-ubat ni boleh menyebabkan luka di perut. Jadi penting pesakit menyatakan apakah ubat-ubat yang diambil. Dan setengah pesakit dia merokok atau minum arak. Ini adalah risiko-risiko yang boleh menyebabkan penyakit di saluran pemakanan atau di hati itu sendiri. Jadi setelah kita bertanya soal terhadap pesakit itu, seterusnya kita akan membuat pemeriksaan badan pesakit. Ini tempat yang kita periksa adalah sesuai dengan apa yang kita dapat semasa
membuat soal jawab tadi. Ya. Jadi bahagian yang kita akan periksa adalah bahagian abdomen, ya. Bahagian abdomen, dan ada kemungkinan kalau perlu kita akan periksa bahagian dada dan tulang belakang. Ya. Ini untuk mengelak daripada kita terlepas pandang penyakit-penyakit lain, contohnya penyakit sakit jantung, ya, jangkitan kuman di paru-paru dan penyakit-penyakit lain. Seterusnya kita akan cek secara lengkap. Dan kita tengok mata, muka, adakah tanda-tanda pucat, atau adakah tanda-tanda kuning. Kita akan periksa perut, adakah perut tu kembung, adakah tanda pembedahan lama yang telah dibuat, parut, kita akan tengok parut. Okey, seterusnya kita akan periksa perut, kawasan abdomen. Jadi kita akan konsultasi bahagian ulu hati lah, kawasan epigastrik, dan tempat-tempat lain juga. Sebab sakit mungkin adalah sebahagian daripada sakit yang sepenuhnya di abdomen, bukan hanya di ulu hati. So seterusnya kita akan tengok adakah ketulan di bahagian ulu hati itu, epigastrik region. Kita akan cek hati, adakah kebengkakan hati berlaku, dan benda-benda lainnya yang mungkin kita boleh dapati. Okey, lepas tu biasanya selepas kita membuat soal selidik, soal jawab, lepas tu kita buat pemeriksaan badan, kita akan merumuskan satu diagnosis. Dan kadang-kadang kita terpaksa merumuskan banyak diagnosis, lebih daripada satu. Itu bergantung pada sejarah pesakit dan dapatan kita terima semasa membuat pemeriksaan badan. Contohnya, antara pesakit serius penyakit serius yang tidak boleh terlepas pandang adalah kebocoran luka perut, kebocoran saluran agung aorta, kurang darah di usus, menyebabkan usus itu tidak boleh berfungsi dengan elok, serangan jantung. Dan biasanya pesakit-pesakit yang datang dengan serius ni akan datang ke ward kecemasan, dan ini adalah penyakit-penyakit yang kita kena tengok secara cepat, secara emergency. Okey, biasanya kalau penyakit pesakit itu mengidap serangan jantung, pesakit ini mempunyai risiko, contohnya sakit jantung, berusaha rokok, kecil manis, dan beberapa risiko lain. Pesakit juga ada kadang-kadang datang dengan muntah dan berpeluh-peluh. Okey, katakan actually sakit ni datang adalah sebahagian dari sakit menyeluruh. Pesakit datang ke kita dengan komplain sakit di ulu hati. Bila kita buat pemeriksaan, sebenarnya pesakit ini mempunyai sakit di seluruh abdomen. Jadi biasa kalau pesakit macam ini adalah mempunyai penyakit serius. Sama ada pesakit ini mempunyai peritonitis. Peritonitis maknanya ada gejala di dalam abdomen yang serius menyebabkan radang di seluruh perut, disebabkan oleh kebocoran usus kadang-kadang, atau kebocoran perut, atau kemungkinan ada masalah pendarahan, saluran darah, pengaliran darah di usus, atau mungkin ada kesumbatan usus. Okey, saya telah menyatakan tadi berkaitan dengan sakit yang berpunca daripada penyakit di luar abdomen. Jadi kalau pesakit ini datang dengan sakit di ulu hati, tapi
penyakitnya disebabkan oleh organ yang di luar abdomen, jadi sakit ini dipanggil referred pain. Ini komonya disebabkan oleh pneumonia atau serangan jantung. Ya, penyakit ni perlukan ujian untuk mengenal pasti penyakit sebenar yang dihadapi oleh pesakit. Antara ujian-ujian yang kita buat adalah ujian darah, ujian X-ray dan ujian khusus. Ini termasuklah ujian endoskopi, dan ujian jantung. Ini ujian-ujian ini bergantung pada dapatan yang kita buat semasa soal jawab dan pemeriksaan badan. Jadi dari situ kita akan buat kemungkinan diagnosis dia, dan dari situ kita akan buat ujian yang bersesuaian. Contohnya ujian endoskopi untuk pesakit yang mengidap penyakit ulcer di perut, yang ada reflux, ini adalah ujian yang kita buat. Kita akan menggunakan tube endoskop ini yang panjang, dan kita akan masukkan di kawasan mulut dan terus sampai ke perut untuk membuat pemeriksaan terhadap saluran pemakanan daripada esophagus sampai ke perut dan duodenum. Jadi endoskop tu kita akan masukkan melalui mulut terus sampai ke perut. Jadi jika sekiranya ada penyakit-penyakit di esophagus, di perut, kita boleh membuat pemeriksaan dengan endoskop. Ini adalah contoh-contoh yang kita kenal pasti semasa buat pemeriksaan endoskop. Contohnya di gambar ini, pesakit ini mengidap penyakit ulcer, luka di perut. Yang ini ada pendarahan di dalam perut daripada ulcer tu. Pesakit ini ada pertumbuhan di perut, nampak ini pertumbuhan. Dan pesakit ini ada pendarahan, yang mana pendarahan itu dah berhenti dan ada ketulan darah yang melekat di ulcer itu. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum saya menamakan perkongsian saya pada hari ini, saya ingin berkongsi dua kes senario yang mana pesakit ini telah saya rawat semasa saya bekerja di hospital. Kes yang pertama, seorang pesakit ini berumur 75 tahun, pesakit lelaki, mengadu sakit kuat di ulu hati secara tiba-tiba dan pesakit menarik ke bahagian belakang. Beliau telah diperiksa di ruang kecemasan. Tekanan darahnya normal, tapi nadi dia laju. Dan bila kita buat pemeriksaan badannya, kawasan kawasan ulu hati itu sangat sakit. Apakah kemungkinan penyakit itu? Satu, sakit mungkin mengidap kebocoran luka perut. Dua, mungkin ada radang di pankreas. Tiga, mungkin juga ada batu di empedu yang menyebabkan radang di pundi empedu. Dan mungkin kemungkinan lain. Jadi kita telah membuat ujian, dan antara ujiannya adalah ujian X-ray. Didapati ada pesakit ini mempunyai udara di luar daripada kawasan usus. Jadi pesakit ini mengidap penyakit kebocoran di usus, di perut, di kebocoran di perut. Kes kedua adalah 60 tahun
seorang lelaki yang mengisap rokok. Beliau datang dengan sakit ulu hati, terasa panas selama 4 bulan, dan berlaku 1 hingga 3 jam selepas makan dan waktu tengah malam semasa tidur. Jadi bila makan ubat gastrik katanya, sakit ni berkurangan. Dan tapi sakit ni semakin lama semakin kerap. Jadi kita buat scoring sakit ni, buat dia panggil. Ini untuk mengetahui lah sejauh mana sakit ni perlukan kajian dengan cepat mungkin. Jadi kita tengok beliau mempunyai risiko yang tinggi terhadap kanser. Jadi pesakit ini telah kita uji dengan endoskopi dan beliau menghadap kanser di perut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu adalah contoh-contoh pesakit yang saya rawat yang mengidap masalah di saluran pemakanan daripada esophagus sampai ke perut dan hati. Jadi ada penyakit-penyakit lain yang saya rawat, contohnya batuk, peluh. Itu antara sakit-sakit yang menyebabkan sakit di hati. Jadi untuk itu saja perkongsian saya pada hari ini. Jadi saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul kan? Baik. Yang lain?